Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma tammina bil khair. Allahumma tamina bil khair, Allahumma tamina bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Yang saya muliakan ashabul fadilah, para asatidzah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton pendengar yang mengikuti kuliah ataupun sembang santai kita dalam bicara mengenai mukhtasar buku Mukhtasar Ilmu Falak yang alhamdulillah bersiaran pada bulan Ramadan al-Mubarak ini, dalam waktu yang sedikit berbeza berbanding dengan bulan-bulan biasa. Dan saya mendoakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua fadilah, para asatizah, sihat walafiat dalam melalui setiap detik dan juga dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan untuk kita dapat terus beribadah dan juga kemahuan dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Terima kasih juga kepada bahagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan atas kesempatan yang diberikan untuk dapat kita berbicara dalam kuliah ataupun dalam sembang santai kita secara online. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan sambung perbincangan kita dalam bicara mengenai dengan buku Mukhtasar Ilmu Falak ini, insya-Allah. Dan pada hari ini kita masuk pada siri yang ke-11. Dan moga-moga Allah Ta'ala menjangkau usia kita untuk kita lah dapat bersama-sama menghabiskan kuliah ataupun sembang santai kita dalam Mukhtasar Ilmu Falak, insya-Allah. Tuan, pembincangan kita insya-Allah pada hari ini kita sambung kembali pada halaman yang ke-54. Hari itu kita dah bincangkan pada muka surat 54 dalam buku Mukhtasar ni. Bagaimanapun insya-Allah tuan-tuan, seperti biasa kita mukaddimahkan dulu perbincangan kita ini kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 65, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, tidakkah engkau melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu, dan demikian juga kapal-kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya, dan ia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihannya dan rahmatnya kepada umat manusia. Surah Al-Hajj ayat 65. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dan juga penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat berdasarkan kepada ayat ini, Allah Subhanahu Ta'ala telah memberikan kita suatu pertanyaan, dan Allah Ta'ala yang lebih tahu mengenai jawapannya itu. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah sakhkhara lakum. Adakah kamu melihat bagaimana Allah Ta'ala telah mempermudahkan, sakhkhara, telah mempermudahkan kepada siapa? Kepada kita. Ma fil ardi, apa yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ini, apa yang ada di bumi ini. Yang kalau kita lihat bagaimana Allah Ta'ala memudahkan segala apa yang ada di bumi ini, dari air yang berada di atas bumi ini, daripada tanam-tanaman yang berada di atas bumi ini, daripada pergerakan kita daripada satu tempat ke satu tempat di atas bumi ini, angin yang bertiup di atas bumi ini, semuanya Allah Ta'ala permudahkan kita untuk kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Dan juga wal fulka tajri fil bahri bi amri, dan juga kapal-kapal yang berlayar di lautan itu Allah Ta'ala juga telah memberikan kepada kita suatu manfaat yang cukup besar dari sudut pengangkutan di antara satu benua ke satu benua, daripada satu ke negara ke satu negara. Dan dalam konteks pada hari ini tuan-tuan, mungkin kita tidaklah sangat menggunakan kapal di lautan, tetapi kita menggunakan kapal di udara. Samalah juga tuan-tuan, bagaimana ia juga adalah sebahagian daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa yumsikus sama', dan juga Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam ayat ini bagaimana Allah Ta'ala telah menahan langit itu daripada jatuh ke atas bumi
dan semua itu semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana langit yang kita lihat yang terdiri daripada bintang-bintang, terdiri daripada matahari, bulan dan sebagainya itu, bagaimana Allah Taala boleh menahan ataupun menyebabkan langit itu tidak runtuh. Maksudnya boleh saja Allah Ta'ala menyebabkan kalau langit kita yang dapat kita lihat ni warna biru dan sebagainya, sebenarnya terhasil daripada atmosfera. Boleh saja Allah Ta'ala menghilangkan atmosfera tersebut daripada bumi ini, dan dengan itu kita boleh lihat macam mana bintang-bintang ataupun komet-komet ataupun meteor-meteor sebagainya boleh jatuh menghentam bumi ini oleh kerana tidak ada apa yang disebut sebagai lindungan ataupun kita kata atmosfera tersebut. Boleh saja Allah Ta'ala buat perkara tersebut kepada kita di bumi ini, tetapi semuanya itu Allah Ta'ala tahan dengan apa? Illa bi'izni. Semuanya itu Allah Ta'ala tahan dengan apa? Dengan keizinan Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang disebut sebagai Maha Raufur Rahim, kerana Allah Ta'ala kepada manusia itu sangat belas kasihan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, sekali lagi kita ulang bagaimana kalau kita melihat kepada langit, melihat kepada bumi, maknanya kita akan dapat lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan dapat lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita dengan menjadikan langit dan juga bumi ini sebagai sesuatu yang ada manfaatnya untuk kita, dan Allah Ta'ala permudahkan segala-galanya untuk kita mengambil manfaat daripadanya, kan? Air hujan yang turun, kita tadah air hujan yang turun tu pula Allah Ta'ala turunkan dalam bentuk yang kecil-kecil, yang halus-halus, tidak macam kalau sekiranya Allah Ta'ala bolehkan turun dalam bentuk macam hujan batu tu, kan? Cuba bayangkanlah tuan-tuan, kalau sekiranya Allah Ta'ala turunkan hujan itu, maknanya seperti hujan batu setiap hari berlaku, maka habislah kita di bumi ini, habislah kita, rumah-rumah dan sebagainya hancur dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat di sini bagaimana Allah Ta'ala permudahkan segala apa yang berada di bumi, segala apa yang berada di laut, dan dengan kapal-kapal yang berlayar di atasnya, dan juga Allah Ta'ala permudahkan, Allah Ta'ala menahan langit ini daripada runtuh ataupun daripada jatuh kepada bumi, dan semuanya itu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala terhadap manusia ini binnas. Mana binnas ini bukanlah kepada semua manusia. La Raufur Rahim. Allah Ta'ala itu maha belas kasihannya dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, itu sebagai satu mukadimah kepada perbincangan kita dalam bulan Ramadan Mubarak ini, insya-Allah. Dan untuk seterusnya tuan-tuan, kita masuk dalam perbahasan kita dalam berkaitan waktu asar, insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya besarkan slide ini untuk tuan-tuan dapat mudah lihat apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, dan insya-Allah dalam masa sejam ni. Baik tuan-tuan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, berdasarkan kepada perbincangan kita yang lepas, kita dah selesaikan dalam perbahasan berkaitan dengan waktu zuhur, dan insya-Allah pada hari ini kita sambung pula kepada waktu asar, pada waktu asar. Baik. Tuan-tuan, kita pergi dulu kepada takrif asar, iaitu takrif asar ini dapat dibahagikan kepada dua. Tuan-tuan boleh rujuk halaman 54 merujuk kepada buku Mukhtasar kita ini. Takrif apa yang disebut sebagai asar ini merujuk kepada ada 3 makna lah saya nak kongsikan bersama-sama dalam siri kali ini, iaitu yang pertama disebut sebagai masa, dan juga asar ini juga disebut sebagai waktu asar itu, dan juga asar ini juga boleh kita rujuk kepada apa yang disebut sebagai perahan. Perahan. Baik, perahan. Kalau kita rujuk tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam tafsir surah Al-Asr lah, kalau kita rujuk kepada surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, maka dalam perbahasan para ulama membincangkan tentang makna wal asr itu sendiri, maknanya para ulama mengatakan Allah Ta'ala bersumpah dengan apa yang disebut sebagai masa, wal asr. Jadi bila sebut asr ini ada merujuk kepada masa. Yang kedua merujuk kepada waktu asar. Waktu asar. Waktu asar ialah waktu yang akan kita bincangkan nanti ini bagaimana permulaannya, tetapi apa yang juga telah pun kita sebutkan sebelum-sebelum ini, bahawa setiap waktu tuan-tuan dalam sehari semalam itu ada 24 nama ataupun ada 24 waktu
dan pada siang hari itu ada 12 waktu dan salah satu waktu itu disebut sebagai waktu asar. Dan seperti mana yang juga kita sebutkan sebelum ini, bagaimana waktu asar ini dan juga waktu zuhur dan juga waktu-waktu 5 waktu solat kita tuan-tuan sebenarnya adalah waktu-waktu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam, kalau tak silap saya, ada tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Hanafiah ada sebutkan tentang kelebihan-kelebihan waktu itu, yang tuan-tuan boleh carilah ceramah kuliah beliau dalam YouTube dan sebagainya, ataupun ada yang pernah menghadiri kuliah-kuliah beliau, bolehlah merujuk kepada nota-nota yang balik. Kita dapat lihat bahawa bagaimana waktu asar ini adalah sebahagian salah satu daripada waktu yang Allah Ta'ala telah tentukan ada kepentingannya untuk manusia. Ada kepentingan untuk manusia. Okey, kerana apa? Kerana yang ini tuan-tuan, antara salah satunya lah saya kongsikan, kerana apa yang disebut sebagai asar itu dia merujuk kepada maksudnya perahan. Kalau tuan-tuan kalau kita minum jus buah itu disebut sebagai asir, dan jus buah itu disebut sebagai asir. Kenapa disebut asir? Kerana jus itu ataupun air daripada jus itu terhasil daripada perahan. Kalau tuan-tuan biasa yang pergi ke Mesir boleh minum asir asab, iaitu air tebu. Kerana nak dapatkan air daripada tebu tersebut, tebu itu perlulah diperah. Maka nikmatnya meminum air tebu itu. Baik. Dan disebut antara hikmahnya waktu asar ini dengan maksud asir, dengan maksud perahan ini merujuk kepada bagaimana cahaya matahari itu daripada dia naik sampailah dia tegak di atas kepala, istiwa, dan kemudian diizalah, iaitu digelincir. Maknanya di situ dah mula apa yang disebut izalah, juga apa yang disebut sebagai pengurangan. Maknanya kalau daripada waktu subuh, waktu syuruk sampailah kepada waktu istiwa, itu waktu dari sudut cahaya matahari sedang meningkat. Dan segala zat-zat ataupun segala kebaikan-kebaikan yang ada pada cahaya matahari itu sedang meningkat daripada waktu syuruk sehinggalah waktu istiwa. Dan ketika mana waktu izalah itu maka di situ sudah bermula pengurangannya. Dan ketika itu kita solat zuhur dan sampailah kepada pula waktu asar. Maka waktu asar ini disebut sebagai asar kerana apa? Kerana ketika itu cahaya matahari itu sudah hampir habis diperah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita juga merujuk kepada cahaya matahari yang insya-Allah kita akan bincangkan nanti ini, kita akan dapati bahawa cahaya matahari itu sudah semakin berkurang ketika masuknya waktu asar. Baik. Jadi itulah lebih kurang tuan-tuan perbahasan yang disebutkan dalam buku kita ini, bagaimana tiga asal kepada perbahasan ataupun makna waktu asar itu, ataupun makna asar itu, iaitu masa waktu asar, merujuk kepada waktu asar itu sendiri, dan juga perahan. Baik tuan-tuan. Dari sudut istilah pula, asar merujuk kepada waktu ketika panjang bayang menyamai bayang tiang. Waktu ketika panjang bayang menyamai bayang waktu ketika panjang bayang menyamai tiang tuan-tuan. Minta maaf, dalam slide ini ada sikit kata apa waktu ketika panjang bayang menyamai tiang sepatutnya, yang lebih itu. Kalau tuan-tuan tengok dalam nota ni pun mungkin agak keliru dah, betul-betul boleh betulkan. Waktu ketika panjang bayang menyamai tiang, panjang bayang menyamai tiang. Ini kena betulkanlah dalam nota kita ni tuan-tuan, kerana slide ni pun saya ambil daripada nota kita. Okey, tuan-tuan boleh betulkan waktu ketika panjang bayang menyamai tiang. Maknanya tuan-tuan, kalau panjang bayang itu, kalau kita ambil tarifan ini, maknanya panjang bayang tu contohlah 5 meter, maka kalau tiang itu 5 meter, maka bayang itu juga 5 meter. Berdasarkan kepada takrifan umum ini, kita akan dapati bahawa waktu yang disebut sebagai masuknya waktu asar itu merujuk kepada panjang bayang itu menyamai panjang tiang.
menyamai panjang tiang. Kalau 5 meter, 5 meter 5 meter tiang tu, 5 meter lah panjang bayang itu. Contohlah, ataupun 1 meter tiang tu, maka 1 meter lah panjang bayang tersebut. Maka itu dikira sebagai masuknya waktu asar. Masuknya waktu asar. Okey. Dan disebutkan oleh Syekh Daud dalam kitab kita ini, tuan-tuan boleh rujuk balik, waktu asar bermula dengan berakhirnya waktu zuhur. Maknanya kalau kita dapat lihat di sini bahawa waktu asar itu dia bermula sama dengan berakhirnya waktu zuhur. Maknanya waktu zuhur itu berakhir dengan masuknya waktu asar lah, lebih kurang itu. Iaitu jadi bayang-bayang seumpama, jadi suatu seumpama yang lain daripada bayang-bayang istiwa. Okey, baik. Yang ini kita perlu bahaskan sikit, tuan-tuan. Seperti mana yang kita telah sebutkan sebelum ini dalam kuliah waktu zuhur itu kan, dalam perbincangan kita berkaitan waktu zuhur. Dalam takrifan yang diberikan oleh Syekh Daud ni menghuraikan sedikit secara praktikal ya sebenarnya. Kita tak katakan bahawa apa yang kita takrifkan sebelum ni, yang tadi kan asar tu waktu ketika panjang bayang menyamai tiang tu salah. Tetapi secara praktikalnya, secara umumnya tuan-tuan, kita kena ambil kira juga bayang yang wujud ketika istiwa. Bayang yang wujud ketika istiwa. Sebab tu disebut sini jadi bayang suatu seumpamanya. Maknanya tiang itu katalah dalam graf, dalam gambar rajah ni tuan-tuan tengok kan, jadi bayang suatu seumpamanya, maknanya bayang itu 5 meter, maka tiang itu pun 5 meter. Okey, kita ambil dulu yang 5 meter tersebut. Yang lain daripada bayang-bayang istiwa, yang lain daripada bayang-bayang istiwa, maka ketika mana istiwa tu ada bayang, maknanya panjang bayang tersebut, panjang bayang ketika mana waktu masuk asar tu 5 meter tu jangan diambil daripada waktu istiwa tu. Waktu istiwa tu maknanya kita ambil daripada waktu istiwa tu, kita tambahkan pula dengan katalah 4.5 meter, katalah contoh dalam gambar rajah ni tuan-tuan dapat lihat katalah sepatutnya yang kita ambil adalah katalah bayang waktu istiwa itu adalah 0.5 meter. 0.5 meter, maka panjang bayang ketika masuk waktu asar itu adalah 5.5 meter lah. Kita kena tambah di situ. Kita tak boleh ambil 5 meter bermula daripada istiwa tu. Kita 5 meter bermula daripada istiwa tu, maknanya kalau gitu seolah-olah kita ambil panjang bayang 4.5 meter. Maknanya kalau ikutkan dia tak cukup, dia tak sampai lagi panjang sama dengan tiang. Okey, boleh faham tuan-tuan? Maknanya kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, saya gerak-gerakkan sikit. Okey, maknanya kalau tuan-tuan lihat di sini, panjang tiang ini 5 meter, maka panjang bayang ni pun 5 meter. Ketika mana waktu istiwa sebelum zuhur tu, katakanlah ada bayang ketika itu, mana bayang yang paling pendek tu nilainya adalah 0.5 meter. Maka daripada sini, daripada garis yang warna biru ni adalah bayang ketika mana istiwa. Jadi panjang bayang yang kita kena ukur tu bermula daripada sini sampailah ke sini. Ini yang dikira sebagai 5 meter. Yang biru ni 0.5 meter. Maknanya keseluruhan panjang bayang itu kita kena ambil 5.5 meter. Itu maksud dia. Itu yang telah disebutkan oleh Syekh Daud Bertani, merujuk kepada apa yang dibahaskan daripada jadi bayang suatu seumpama yang lain daripada bayang-bayang istiwa. Yang dimaksudkan yang lain daripada bayang-bayang istiwa. Baik. Dan dalam buku kita ini juga ada saya masukkan juga pandangan-pandangan daripada para ulama juga. Antaranya yang disebut dalam kitab Bidayatul Mujtahid oleh Ibn Rushd menyatakan bahawa dalam mazhab Syafi'i masuknya waktu asar ketika waktu asar itu ketika berakhirnya waktu zuhur, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Namun tuan-tuan, ada juga pandangan yang menyatakan bahawa, yang ini saya rujuk daripada buku Dr. Anisah yang saya sebutkan hari itu tentang pedoman berkaitan dengan waktu solat. Dia kata waktu asar itu bermula bila panjang bayang itu lebih sedikit berbanding tiang atau objek itu. Maknanya ada pandangan yang mengatakan bahawa waktu asar ni kena panjang sikit. Maknanya kalau tak boleh ngam-ngam 5 meter tu, kalau dalam konteks gambar rajah kita ni tak boleh ngam-ngam 5 meter, kena lebih sikit, 5 point, contohlah 5 point, kerana ni 5.5 meter kan, 5 point mungkin 6 kot, 5.6 meter ke, lebih kurang begitu dia punya panjang. Maknanya panjang sedikit daripada tiang tersebut.
kerana akhir waktu zuhur tidak bertindih dengan waktu mula solat asar. Itu antara argumennya lah. Okey, baik tuan-tuan. Dalam buku kita ni ada juga saya masukkan pada halaman 55 tu gambar rajah tu lah, bagaimana apa yang saya nak cuba jelaskan ketika mana masuknya disebut sebagai waktu asar itu. Katalah tiang ini saya rujuk kepada rajah dalam buku rajah dalam buku muka surat 55. Dari sudut pengukuran bayang pula, waktu asar perlu mengambil kira bayang yang wujud ketika waktu istiwa. Ini kita sebutkan tadi ni. Katalah tiang itu 3 meter, maka dia punya bayang yang wujud ketika istiwa tu 0.2 meter, maka panjang bayang ketika masuknya waktu asar itu adalah 3.2 meter. 3.2 meter. Baik tuan-tuan. Okey. Dan apa yang telah disebutkan juga oleh saya rujuk dalam satu buku yang tentang ilmu falak dikarang oleh seorang ulama yang cukup terkenal juga daripada Indonesia, yang alhamdulillah saya dapat bertemu juga dengan beliau yang ada di Semarang ketika itu. Pak Selamat Hambali menyatakan bahawa waktu asar ini adalah waktu pertengahan antara maghrib dan juga zuhur. Maghrib dan juga zuhur. Waktu asar ni adalah waktu pertengahan. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan dapat lihat di sini dalam gambar rajah ni lah, secara umumnya waktu asar itu adalah kedudukan matahari 45 darjah 45 darjah dalam gambar rajah ini kan. 45 darjah. Kalau kita lihat sudut sini adalah 90. Jadi separuh daripada 90 itu adalah 45 darjah. Jadi sebab itu dari sudut umumnya adalah kedudukan yang disebut sebagai waktu asar ini adalah pertengahan. Maknanya sebab itu disebut waktu asar ini dalam satu disebut juga sebagai solatul wusta, solat yang pertengahan. Pertengahan itu merujuk kepada sebagai ulama mengatakan bahawa solat wusta itu adalah solat asar. Maka solat asar itu adalah pertengahan di antara zuhur dengan maghrib. Jadi sebab itulah pertengahan itu maknanya kalau dalam konteks zuhur dengan maghrib itu maknanya kita potong dua. Ini gambar rajah ni tuan-tuan merujuk sini. Okey, kalau maknanya kalau kita kata daripada keseluruhan hari siang, maknanya dia 1/4 lah. 1, 2, 3, 4, maknanya 1/4. Nak masuk dah 1/4 daripada hari siang tersebut. Okey, baik. Sebab tu kita gunakan nilai 45 darjah. Baik. Cuma tuan-tuan dalam buku kita ni saya tinggalkan halaman 56 tu, hampir sama perbahasan dia. Dalam mazhab Hanafi, waktu asar masuk ketika halaman 57 waktu asar dalam mazhab Hanafi, waktu asar masuk ketika bayang 2 kali ganda dari panjang tiang. Bayang itu 2 kali ganda panjang tiang. Maknanya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam mazhab Hanafi, masuknya waktu asar itu dia lebih lewat lah berbanding dengan mazhab Syafi'i. Dia lebih lewat berbanding dengan mazhab Syafi'i. Dan dalam konteks ini tuan-tuan, kita dapati bahawa kita kena tunggu lagi. Kalau dalam mazhab Hanafi, panjang tiang itu jadi 2 kali ganda. Contoh di sini tuan-tuan, maknanya panjang tiang itu kena jadi 10.5 meter barulah masuknya waktu asar. 10.5 meter barulah masuknya waktu asar. Jadi sebab itu kalau kita buat pengiraan waktu asar dalam mazhab Hanafi ini lebih kurang tuan-tuan, lebih kurang lewatnya 1 jam, ataupun kadang-kadang saya lihat ada juga dalam 45 minit selepas masuknya waktu asar dalam mazhab Syafi'i. Maka selepas itu barulah mereka akan azan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ini juga saya rujuk dalam kitab karangan Pak Selamat Hambali, menyatakan bahawa ini sebenarnya untuk mengatasi perbahasan waktu asar ini ketika mana musim sejuk. Di mana ketika itu tunggu asar itu bayang itu panjang lagi daripada biasa, barulah masuknya waktu asar. Baik, maknanya dalam konteks kita di Asia Tenggara ini mungkin masalah ini tak wujud lah, kerana dalam kita ni tidak mengalami fasa musim sejuk, ketika mana matahari itu lebih banyak di bawah berbanding dengan di atas. Baik, jadi itu sedikit tambahanlah bagaimana perbahasan para ulama
yang menyebutkan waktu asar ini dalam mazhab Hanafi dia sedikit berbeza berbanding dengan mazhab Syafi'i dalam konteks kita kat Malaysia, di mana mazhab Hanafi ini juga diikuti ataupun dipegang oleh sahabat-sahabat kita, antara masjid India, masjid Pakistan dan sebagainya. Mereka azan lewat 1 jam ataupun 45 minit berbanding dengan mazhab Syafi'i. Dan sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak solat asar secara berjemaah, bolehlah. Kalau terlepas dalam mazhab, kalau terlepas dalam masjid kita yang biasa ini, maka tuan-tuan boleh pergi pula ke dalam ke masjid-masjid mazhab Hanafi ini, kerana mereka akan solat 1 jam lebih lewat berbanding dengan kita, baik, atau 40 minit. Okey. Seterusnya tuan-tuan, saya tambah sedikit perbahasan ini, antaranya tuan-tuan dari sudut kaedah pengukuran. Okey, halaman 57 kaedah pengukuran ni. Baik. Bila kita ini tuan-tuan, saya kongsikan sebenarnya ada 3 kaedah pengukuran yang kita boleh dapatkan bagaimana untuk mengukur waktu asar, mengukur waktu asar. Dan ini kaedah pertama yang saya dapat iaitu sudut dongakan 45 darjah. Sudut dongakan 45 darjah ini, alhamdulillah, saya telah diajar oleh tuan guru, yang ada kami catatkan dalam halaman 57 itu, yang diajar oleh Tuan Haji Mukhtar bin Mat Jaman. Tuan Haji Mukhtar bin Mat Jaman, tuan-tuan, yang mana beliau telah mengajarkan kami iaitu kaedah meletakkan tangan di bawah dagu. Itu insya-Allah nanti saya akan tunjukkan gambarnya lepas ini. Dan kemudian tundukkan kepala hingga tangan menyentuh dada, dan kemudian mata itu kita dongakkan sedikit ke atas, dan ketika itu kita akan dapat lihat matahari. Kalau dapat lihat matahari dalam keadaan perbuatan seperti itu, maka dikira kita sudah dah masuk waktu asar. Kalau tak nampak matahari ketika itu, maka matahari belum lagi dalam kedudukan dalam lingkungan 45 darjah dan belum lagi masuknya waktu asar. Ini adalah satu kaedah dalam disebut takribi, bagaimana untuk menganggarkan masuk atau tidak waktu asar ni, dan sampai pengalaman saya tuan-tuan, bila buat ni ada kadang-kadang jadi maknanya kalau kita lihat bila masuk waktu asar, bila kita buat macam tu, maknanya secara umumnya kita akan nampak matahari tersebut. Nanti insya-Allah saya tunjukkan gambar dia. Baik. Dan kaedah yang kedua, berdasarkan kepada panjang bayang badan. Panjang bayang badan ini tuan-tuan saya ambil daripada kitab Al-Ma'ayir Fiqhiyah Al-Awwal Falakiyah fi I'dad At-Taqawim Al-Hijriyah. Ini yang saya sebutkan satu, yang ditulis oleh Dr. Nizar Mahmud itu. Dalam kitab itu menyatakan bahawa kerana konsep waktu asar ini adalah panjang bayang sama dengan tiang. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan, tiang itu digantikan dengan tinggi kita sebagai manusia. Kita sama dengan tinggi kita ini sama dengan 7 tapak kaki kita. Jangan rujuk tapak kaki orang, rujuk tapak kaki kita, yang bersamaan pula dengan 8 jengkal kita. 8 jengkal kita. Baik. Maka dalam gambar rajah ni tuan-tuan, maka bila kita dapati bahawa bayang itu lebih daripada ataupun lebih kurang sama, tapi saya kata selalu lebih lah, lebih, mungkin kalau 7 di sini mungkin 8 ataupun 9 tapak kaki kita, maka kita ukur bayang kita itu dengan merujuk kepada gambar ni. Contohnya tuan-tuan dapat lihat. Jadi tuan-tuan dapat lihat di sini bagaimana panjang, katalah bayang kita jatuh di sini, maka tuan-tuan ukurlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Maknanya kalau sekiranya bayang kita dah lebih daripada 8 tapak kaki kita ini, maka ketika itu masuklah waktu asar. Ataupun kalau mungkin tak dapat tapak kaki kita, kita ambil jengkal. Kita ambil jengkal. Okey, cara nak tu tuan-tuan kreatif masing-masing lah. Nanti insya-Allah saya tunjukkan ada satu link video yang dibuat oleh sahabat kami Encik Khair, bagaimana nak mengukur. Baik. Jadi itu kaedah yang kedua. Dan kaedah yang ketiga, tak ada dalam buku ni tapi ada disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin.
Cuma nak sebut sini bahawa antara perubahan yang berlaku pada warna matahari selepas masuknya waktu asar, disebutkan bahawa matahari ni warna dia tu akan jadi kekuningan, menjadi kekuningan. Kalau kita lihat tuan-tuan, waktu masuknya waktu asar ini, selepas masuknya waktu asar ni tuan-tuan, matahari ni makin lama dia akan berubah warnanya, seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni kan, antara masuk waktu asar ni perlahan, jadi seolah-olahnya menggambarkan bahawa cahaya matahari ni sudah habis dia perah hingga warnanya berubah daripada putih kuning menjadi kekuningan. Asal kalau kita tengok waktu dia naik tu, waktu dia tengah dalam pukul 10, 11, 12, pukul 1, 2, 3 tu, kita nampak cahaya matahari ni putih kuning, putih, lebih pada warna-warna putih kan kita nampak kan. Tetapi bila dah masuk waktu asar tu, kita akan dapati bahawa cahaya matahari tu yang kita dapat lihat juga di sekitar kita, suasana di sekitar kita ini, cahaya tu dah jadi warna kuning. Jadi yang dikatakan warna kuning ni dah masuk waktu asar lah, tapi dia bukan baru masuk waktu asar, dah lama dah waktu asar ni masuk. Sebab itu dalam kitab Sabilul Muhtadin dia kata, ketika matahari dah jadi kuning ni, dah menjadi kuning ni adalah waktu yang disebut waktu jawaz serta karahah. Waktu jawaz serta karahah maknanya kalau kita nak solat waktu asar ni ada lagi, tetapi disebutkan bahawa waktu ini adalah waktu yang karahah. Maknanya tuan-tuan, kalau boleh jangan kita biarkan ataupun kita amalkan sembahyang ketika menjadi amalan kita, sembahyang waktu asar ketika mana cahaya matahari dah kuning. Maksudnya kalau tuan-tuan dapat lihat cahaya matahari dah kuning ni, maknanya matahari tu dah nak hampir jatuh. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW kata bahawa orang yang selalu bukan sekali-sekala, selalu mengamalkan solat pada waktu matahari kuning ini adalah orang munafik. Kerana mereka ni orang yang malas nak solat, jadi mereka sengaja melambat-lambatkan pelaksanaan solat asar tersebut, sehinggalah matahari dah warna kuning. Tapi ala kulihat dalam gambar ni contohnya kan, ada saya tunjukkan antara gambar sini bagaimana perubahan cahaya matahari itu daripada putih dan kemudian kita tengok di sini tuan-tuan dia jadi kuning-kuning, dan sebelum dia terbenam tu jadi oranye, dan selepas nanti jadi warna merah. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, ini disebut midnight sun lah. Midnight sun ni maksudnya cahaya matahari tu tak jatuh dalam sehari tu, matahari tak terbenam. Tapi dalam konteks yang kita nak bincang ni, nak sebutkan bagaimana warna matahari tu pun berubah. Warna matahari berubah. Okey, jadi antara salah satu tandanya adalah tuan-tuan lihat kepada cahaya matahari ataupun cahaya di sekeliling kita ini yang semakin kuning dan menghampiri warna oranye ketika itu, dan itu adalah salah satu daripada tandanya masuk waktu asar. Baik. Ini tuan-tuan, tuan-tuan boleh kalau nak search dalam YouTube, boleh cari channel Aku Budak Survey. Ini tuan-tuan sahabat saya, bos saya jugalah, yang bertugas di Institut ni. Beliau telah membuat video berdasarkan kepada, alhamdulillah, pada buku Mukhtasar ini, bagaimana untuk mengukur waktu asar itu berdasarkan kepada tinggi kita dengan melihat kepada bayang. Kalau tuan-tuan boleh search tengok dalam channel YouTube tu Aku Budak Survey, dalam antara banyak-banyak video yang dipost itu, banyak video yang manfaat tuan-tuan berkaitan dengan falak, berkaitan dengan ilmu ukur dalam channel beliau. Dan tuan-tuan akan dapati bahawa ada satu tajuk itu berkaitan dengan waktu asar, yang bersamaan dengan 7 tapak kaki. Jadi dalam video tu lebih kurang dalam 7 minit, 8 minit lah lebih kurang, tuan-tuan dapat lihat bagaimana tinggi manusia ini bersamaan dengan 7 tapak kaki, dan juga panjang jengkal tu lebih kurang 8 ya. Okey. Cuma apa yang telah ditunjukkan oleh sahabat saya ni, Cik Khair, dalam gambar ni atas ni tuan-tuan, bagaimana step yang digunakan. Maknanya kita kena letak kaki kita tu satu-satulah, jangan langkau jauh-jauh kan, langkau jauh. Saya rasa itu dah nak masuk maghrib, agaknya baru masuk waktu asar kita ni kan. Jadi buat step by step macam ni, letak satu kaki, itu yang ukuran 7 tu, dan ini berdasarkan kepada jengkal. Cuma berdasarkan kepada hasil yang dibuat oleh Cik Khair ni, dia mengatakan bahawa dia
apply boleh dilaksanakan untuk dalam orang dewasa, kerana dia cuba buat untuk anaknya. Dia beritahu bahawa macam dia punya dapatan tu agak sedikit berbeza. Maknanya kalau kita kata ukuran individu dewasa lah, ada nota kat bawah ni tuan-tuan, untuk ukuran individu dewasa. Untuk ukuran individu dewasa boleh apply benda ni. Cuma untuk kanak-kanak mungkin mereka itu masih dalam pembesaran. Jadi kadang-kadang tapak kaki mereka itu tak sama dengan ketinggian badan mereka itu. Tujuh tapak kaki mereka itu tak sama dengan tinggi badan mereka. Jadi benda ni alhamdulillah, ini juga satu daripada dapatan baru yang saya perolehi daripada sahabat saya ni. Dia apply, dia cuba buat secara praktikal. Selama ni saya merujuk pada buku saja, tak pernah apply pun. Tak pernah praktikal pada diri sendiri pernah lah, tapi nak buat kajian sama ada dia boleh dibuat untuk semua manusia ataupun tidak, alhamdulillah dari sini dapati bahawa ukuran ini valid untuk lelaki ataupun individu dewasa. Kalau kanak-kanak dia mungkin tak berapa tepat. Okey, itu kaedah yang kedua yang saya tunjukkan tadi. Ini yang gambar di bawah ni tuan-tuan, abaikan kehansoman model tu lah. Okey, Allahu Akbar saja tuan-tuan, gua sikit lah kita petang-petang ni. Jadi kaedah yang ini adalah kaedah yang dalam halaman 57. Kaedah pertama itulah yang saya diajarkan oleh Tuan Guru Haji Mukhtar bin Mat Jaman ni, iaitu tangan itu tuan-tuan cekak, letak di bawah dagu dan rapatkan di dada kita, dan kemudian sepatutnya saya tunduk sikit ni. Dalam gambar ni sepatutnya individu misteri ni ditunduk sikit, dan kemudian tetapi mata itu dilangut. Kalau tuan-tuan boleh faham istilah langut, ataupun bahasa baku kita punya langut ni, maknanya mata itu didongakkan ke atas, tapi dongak mata, jangan kepala tu. Kalau kepala yang kita dongakkan itu masuk waktu zuhur tuan-tuan, memang tinggi. Hanya mata saja kita langut ke atas, dalam keadaan kepala kita tu kita letakkan di dalam kedudukan dalam gambar ni. Tangan di bawah tu sebenarnya untuk memastikan bahawa kedudukan kepala kita tu tunduk untuk mendapatkan sudut 45 darjah. Jadi itu kaedahnya tuan-tuan, bagaimana nak mengukur waktu asar berdasarkan kepada kaedah yang saya kongsikan dalam halaman 57 itu. Okey, baiklah. Okey. Jadi tuan-tuan, kita lihat pada halaman 59 dan juga slide ini, maka kalau kita dapati bahawa beza masa antara kaedah untuk pengiraan waktu asar ini, secara umumnya tuan-tuan, ini bukan kaedah yang digunakan oleh dalam pengiraan waktu solat sekarang lah. Ini hanya satu kaedah anggaran sahaja tuan-tuan, satu kaedah anggaran saja yang kami susun supaya untuk memberi satu gambaran lah bagaimana pengiraan waktu asar tu. Kalau nak tepat tuan-tuan tak boleh guna kaedah ni, tapi boleh secara anggaran sahaja. Seperti mana yang kalau tuan-tuan dah dapat lihat kuliah, dapat ikut kuliah kita sejak awal tu, pengiraan-pengiraan dalam ni, dalam konsepnya adalah konsep takribi untuk mendapatkan anggaran-anggaran saja, bukan nilai yang tepat. Kalau kita lihat tuan-tuan, beza antara waktu zuhur dengan asar, daripada waktu zuhur masuk waktu asar ni adalah kurang dalam 3 jam. Dalam 3 jam. Kalau tuan-tuan tengok dalam gambar rajah di sebelah, gambar rajah di sebelah itu, di mana kalau dalam sehari itu ada 24 jam, maka siang hari itu katalah kita sebab itu saya kata ini anggaran saja. Sehari itu ada 24 jam, maka daripada waktu maghrib pada waktu syuruk sehingga waktu maghrib itu ada 12 jam, dan kita pecahkan kepada 4 yang saya sebutkan tadi kerana solat asar ni sebut sebagai solatul wusta. Solat wusta, jadi tengah-tengah antara zuhur dengan asar. Jadi kita ambil secara pukul rata saja tuan-tuan. Dalam siang hari tu kita bahagikan pula kepada 4, maka di situ kita dapat nilainya 3 jam. Tetapi 30 minit ni kita extend lagi. Ada waktu-waktunya kadang-kadang dia lebih daripada 3 jam waktu zuhur ini. Jadi daripada situ tuan-tuan, maka waktu asar ini adalah waktu istiwa tertambah dengan sudut jam asar. Sudut jam asarnya adalah 3 jam 30 minit. Jadi kalau kita ambil daripada waktu istiwa tu, waktu istiwa sebelumnya masuknya waktu zuhur tuan-tuan, 13 pukul 1 3 minit, maka kita tambah dengan 3 jam 30 minit,
maka kita akan dapat nilai 16.33. 16.33 bersamaan dengan 4.33 petang lah. Jadi maksudnya waktu asar tu dalam lingkungan 4.33 petang. Okey, baik tuan-tuan ya. Jadi sekali lagi, maknanya ini dapat menjawab kenapa hadis tadi, hadis yang kita bincang dengan Jabir bin Abdullah tadi menyatakan bagaimana Jibril AS turun mengajarkan kepada baginda Nabi SAW waktu solat itu bermula dengan waktu zuhur. Kerana apa? Kerana kita dapat lihat di sini bahawa mudah untuk kita mengira waktu solat itu bermula daripada waktu matahari transit, waktu matahari istiwa tu. Daripada matahari istiwa tu kita tambahkan, anjakkan untuk dapatkan waktu zuhur. Dah dapat waktu zuhur, dapatkan pula waktu asar. Nanti kita akan dapat pula waktu maghrib. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, selesai kita bincangkan tentang waktu asar. Okey, saya target tuan-tuan dalam siri kuliah pada petang ni kita dapat selesaikan dua tajuk, waktu waktu asar dan juga waktu maghrib, insya-Allah. Okey. Baik tuan-tuan, kita masuk pula kepada waktu maghrib, halaman 59. Baik tuan-tuan, sekarang ni dekat Ipoh ni macam nak hujan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dengar bunyi hujan, jangan betulkan tuan-tuan punya ni lah, mikrofon dan sebagainya, kerana sekarang ni nak hujan di Ipoh. Dan saya pun nak maklumkan ini adalah rakaman tuan-tuan, rakaman saya rakam dululah. Baik tuan-tuan, kita pergi ke pula pada waktu maghrib. Baik, halaman 59. Baik, takrif maghrib dapat dibahagikan juga kepada dua. Yang pertama dari sudut bahasa, yang kedua dari sudut istilah. Maghrib ini menarik juga tuan-tuan, kerana kepentingan waktu maghrib ni, alhamdulillah kita dalam bulan Ramadan ni kan, kepentingan waktu maghrib ni besar. Dan bukan maksudnya waktu lain tu tak penting, tapi waktu maghrib ini kita lihat ada, kalau saya katakan waktu zuhur ada perubahan waktu, ada waktu yang penting, mungkin kita tak nampak sangat. Waktu asar mungkin tak nampak sangat pentingnya waktu asar tu, tapi waktu maghrib tuan-tuan kita dapati bahawa kalau dalam konteks kita kat Malaysia ni, bila waktu maghrib segala aktiviti tu dia berubah. Kalau kita yang bekerja, maknanya dah pasti waktu maghrib tu biasanya kita dah sampai ke rumah dah. Waktu maghrib tu biasanya kita dah suruh anak-anak kita, cucu-cucu kita masuk dalam rumah, mandi, bersiap untuk apa yang disebut sebagai hari malam. Okey. Jadi waktu maghrib ni waktu penting, kerana waktu maghrib ni antaranya adalah waktu solat, kita nak solat waktu maghrib. Dan dalam konteks kita bulan puasa ni pula, waktu maghrib ni juga adalah waktu iftar, waktu kita buka puasa. Jadi pentingnya juga waktu maghrib ni kerana dia berkait dengan ibadat puasa juga. Sampai nanti kita tidak akan tersilap waktu untuk berbuka, sampai terpaksa mengqada puasa kita kerana terawal berbuka puasa. Kalau kita terlewat buka puasa tak ada masalah lah, kita terawal buka puasa. Dan dalam konteks kita, dalam takwim hijrah, hari bermula dengan masuknya waktu, hari baru bermula dengan masuknya waktu maghrib. Contoh macam kalau kita kata hari ni hari Sabtu, maka malam ini bila masuknya waktu maghrib baru dikira hari Ahad. Sebab tu dalam istilah orang Melayu kita ada istilah hari Sabtu malam Ahad. Hari Sabtu malam Ahad, maknanya kalau kita kata datanglah ke rumah saya pukul 8 malam ni ya, bila hari Sabtu malam Ahad, maknanya malam karang ni lah. Kalau kita kata hari Ahad malam Isnin, sebab dari sudut takrifan masuknya hari baru itu adalah berdasarkan kepada terbenamnya matahari, yang sama dengan apa yang disebut sebagai waktu maghrib. Baik, jadi waktu maghrib ni ataupun takrif maghrib ni tuan-tuan menarik juga kerana dia satu lafaz yang berkongsi kepada makna yang boleh rujuk kepada tempat, boleh rujuk pada masa. Okey, antaranya maghrib ni, kalau kita kata maghrib ni dalam bahasa Arab juga merujuk kepada barat, masyrik timur, masyrik timur. Maghrib ni barat, maghrib barat. Dan maghrib ni juga dia merujuk kepada terbenamnya matahari, merujuk kepada tempat terbenam matahari dan juga waktu terbenamnya matahari. Kalau kita kata maghrib itu dia merujuk kepada tempat
Di mana matahari terbenam? Maghrib. Maknanya kita merujuk kepada barat. Dalam konteks kita di Malaysia ni, kalau kita kata maghrib itu merujuk kepada matahari terbenam. Bahkan boleh juga kita katakan sebahagian orang kata arah kiblat. Maghrib merujuk kepada barat, walaupun tak begitu tepat, tapi kedudukan kita, kiblat kita menghadap kepada maghrib, itu tempat matahari terbenam. Dan juga waktu matahari terbenam. Waktu matahari terbenam ini juga disebut sebagai waktu maghrib. Waktu maghrib, seperti mana yang kita bincangkan tadi, dalam tempoh sehari ada 24 waktu, dan waktu maghrib ini sebahagian daripada nama daripada 24 waktu tersebut. Jadi itulah antara kepentingan waktu maghrib ini. Baik, jadi tuan-tuan, maghrib ini itu dari sudut bahasa, dari sudut bahasa, maknanya boleh itu. Dan dari sudut kata akarnya, daripada perkataan gharaba itu, kita boleh maksud kepada lenyap, boleh maksud jauh, ataupun pergi. Lenyap, jauh atau pergi. Maknanya kalau kita nak kaitkan dengan maghrib ini, perkataan gharaba ini, maknanya kita dapati bahawa ketika mana waktu maghrib, matahari itu lenyap dari sudut pandangan mata kita kerana sudah terbenam, dan seolah-olahnya matahari itu sudah berada jauh daripada kita kerana kita sudah tidak dapat lihat lagi, dan dia telah pergi meninggalkan kita. Dari sudut itulah maknanya tuan-tuan yang dikata maghrib ini. Dan dalam buku kita ni tuan-tuan, ada saya masukkan pada halaman 60 itu. Ada halaman 60 itu ada sebuah negara namanya Maghribi, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut Morocco. Yang mana negara-negara Arab ketika itu menyebut Maghrib sebagai Maghrib kerana disilahkan bahawa kerana kedudukan Maghribi ini berada di sebelah barat negara Arab. Negara Arab ni, semenanjung tanah Arab tu, kalau tuan-tuan dapat lihat halaman 60 tu, muka surat dalam halaman 60 buku kita ini, negara Arab di belah timur tu, Maghribi itu berada di sebelah barat negara Arab. Dan dalam satu penulisan disebutkan bahawa ketika itu antara negara yang dalam pengetahuan mereka berada kedudukan jauh di sebelah barat. Dan ini itu yang kita bagi balik kepada makna dari sudut bahasa tu, jauh di barat adalah Maghribi, kerana ketika itu tidak ada lagi apa yang disebut sebagai, kalau kita kata hari ini sebagai Amerika, benua Amerika sekarang yang kita sebut hari ini kan. Ketika itu masyarakat Arab dan dalam konteksnya tuan-tuan menyangka bahawa Maghribi ini adalah negara yang paling jauh. Maka disebut sebagai Maghribi kerana yang berada paling jauh dan juga berada di sebelah barat. Itu antara penulisan yang saya dapatlah tuan-tuan. Kenapa dikatakan Maghribi? Kerana orang Arab menyatakan bahawa dia berada di sebelah barat Maghrib, semenanjung tanah Arab, dan dia berada pada kedudukan yang paling jauh, negara yang paling jauh daripada barat. Baik, sebab itu disebut Maghribi. Wallahu a'lam tuan-tuan. Baik. Dari sudut tarifan istilah pula, apa yang saya petik daripada Syarah Syarah Banjari Kitab Sabilul Muhtadin. Dalam buku kita ni ringkas masuk sekalian jirim matahari, tapi dalam slide ni ada saya tambah sikit apa yang telah disebut oleh Syarah Syarah Banjari, apa dia? Mengiringi masuk sekalian jirim matahari dan dikenal masuknya di laut. Mengiringi masuk sekalian, maksudnya tuan-tuan, kita dapat lihat bahawa keseluruhan bulatan matahari itu, kalau tuan-tuan tengok dalam takrifan yang di atas ni juga, terbenamnya keseluruhan bulatan matahari itu maksudnya mengiringi masuk sekalian jirim matahari. Maknanya bulatan matahari yang bulat itu, kalau kita dapat lihat, dia terbenam keseluruhannya. Dia tak boleh ada lagi ke atas tu ada sikit-sikit, tak boleh. Dia kena keseluruhan bulatan matahari itu terbenam. Dan terbenam tu di mana? Dalam konteks ni disebut dikenal masuknya Daud. Maknanya kalau tuan-tuan, nanti kini kita akan bincang dalam tajuk ni juga, itu berkaitan dengan ufuk. Maknanya kalau kita lihat ufuk ni, ufuk tu jauh tuan-tuan, maknanya kalau kita dapat lihat, kalau konteks kita kat Malaysia ni mudah kalau kita pergi tepi laut. Kita pergi tepi laut, kita dapati bahawa bagaimana ufuk laut itu yang jauh daripada mata kita tu, kita dapat lihat ujung laut tu dan atas tu adalah langit. Maka ketika itu tuan-tuan, matahari terbenam di situ, itulah dikata
sempadan yang dikatakan matahari itu terbenam. Kerana nanti kita akan bincang apa disebut sebagai ufuk. Okey, baik. Maknanya dalam gambar rajah ni tuan-tuan dapat lihat antara contohlah di mana kedudukan matahari terbenam keseluruhannya di sebelah barat. Okey, baik. Okey. Berdasarkan kepada hadis daripada Umar bin Khattab pula menyatakan bahawa bagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sha'im." Ini tuan-tuan, hadis ni menceritakan bagaimana konteksnya tuan-tuan nak cerita tentang waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa, tapi seperti mana kita sebutkan tadi, waktu berbuka puasa ini adalah waktu yang sama untuk kita solat maghrib. Baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila malam datang dari arah ini, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbaru an-naharu min hahuna, dan bila siang ni pula membelakangi kita dari arah ini, maka berbukalah, faqad aftara as-sha'im, maka berbukalah orang yang berpuasa. Dalam hadis ini tuan-tuan, hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, menceritakan kepada kita tentang suatu kaedah bagaimana kita nak mengenal pasti ataupun nak mengukur masuknya waktu maghrib. Umumnya tuan-tuan, waktu maghrib ini macam kita sebutkan tadi, terbenamnya matahari. Tetapi berdasarkan kepada penglihatan mata kita, kerana kalau contoh tuan-tuan berada di tengah bandar, di Uduk Ipoh ke, ataupun di Seremban ke, ataupun di KL ke, kan, susah kita nak tengok matahari terbenam di ufuk kerana sekeliling kita ini terdiri daripada bangunan-bangunan dan sebagainya. Maka antara kaedah yang telah disebut daripada hal ini ataupun daripada hadis ini, maka kita dapat lihat kaedah pertama, iaitu dengan melihat kepada gelap malam kelihatan. Ini tuan-tuan rujuk muka surat halaman 62 dalam buku kita. Gelap malam kelihatan di sebelah timur, dan itulah yang disebutkan dalam hadis ini, idza aqbalul lailu min hahuna. Bila kita dapati bahawa malam itu telah pun datang, maknanya bila matahari terbenam ini tuan-tuan, kita dapati bahawa di sebelah timur itu akan jadi gelap kerana matahari sudah pun terbenam. Matahari sebenarnya, jadi cahaya matahari itu tak sampai ke sebelah timur, ke sebelah timur dari sudut pandangan mata kita. Baik. Wa adbaru, dan itu adalah kaedah pertama. Kaedah pertama untuk kita kena pasti bahawa masuknya waktu maghrib. Kita akan dapati bahawa di sebelah timur ini semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin gelap. Dan yang kaedah kedua, siang hari kelihatan meninggalkan arah barat. Ini juga tanda yang mudah kelihatan. Maknanya kalau kita lihat dalam hadis ini, wa adbarun naharu min hahuna, kita akan dapat lihat bahawa siang ni pula akan meninggalkan kita. Maknanya waktu masuk waktu maghrib ni, cahaya siang itu dia masih ada lagi. Tetapi kita akan dapati bahawa makin lama dia makin redup, makin lama makin redup. Maknanya waktu maghrib itu kita akan dapati bahawa cahaya yang penghujung waktu siang itu masih lagi berbaki, berbaki di atas langit kita. Tu tuan-tuan bunyi guruh tu. Faqad aftara as-sa'im, maka ketika itu berpuasa, bukalah orang yang berpuasa dalam hadis ni. Baik. Maka kalau kita lihat dalam buku yang kami susun ni, itu dua kaedah yang kita boleh lihat. Dan dimaksudkan dengan terbenam matahari itu, sedikit huraiannya, cukup sekadar terbenam keseluruhan bulatan matahari tanpa mengambil kira cahaya matahari yang masih kelihatan. Ini sebut tadi, bila matahari telah terbenam tuan-tuan, bila matahari dah terbenam, maka ketika itu kita akan dapati bahawa masih ada saki-baki cahaya yang ada dekat langit kita ni. Contoh macam gambaran ini kan, bila matahari terbenam, tuan-tuan akan dapati bahawa suasana di sebelah timur itu gelap. Ni awan yang menunjukkan suasana gelap lah, contoh. Dan bila matahari terbenam, kita akan dapati bahawa sebelah barat ni masih lagi ada cahaya, masih lagi terang, masih lagi cerah ketika itu. Cuma cahaya itu akan bercampur di antara warna merah ada, warna oranye ada, warna kuning ada dan sebagainya kan. Baik. Maka ketika ini kita akan dapat lihat bahawa suasana di situ tu masih lagi ada cahaya. Tetapi walaupun dah ada cahaya, dikira dah masuknya waktu maghrib, kerana matahari itu dah terbenam. Maknanya walaupun cerah lagi di sebelah barat itu, tetapi ketika itu sebenarnya dah masuk dah waktu maghrib.
kerana matahari itu dah terbenam. Sebab tu dia kata tanpa dia ambil kira baki cahaya matahari. Maknanya matahari terbenam tapi saki baki cahaya matahari yang masih lagi bersinar dan kemudian direflektkan oleh awan yang ada di langit ketika itu, maka ketika itu tuan-tuan ataupun daripada atmosfera kita, maka ketika itu kita akan dapat lihat cahaya matahari tersebut masih lagi ada, tapi dalam konteksnya masuknya waktu maghrib itu dah masuk. Okey tuan-tuan, rujuk pada buku kita ni. Ini menunjukkan jika kita berada di tepi ataupun di tepi tepi ataupun di tengah laut, keseluruhan bulatan jirim matahari yang terbenam mungkin boleh dilihat. Maknanya dalam konteks kita tuan-tuan, di Malaysia ni berlaku ketika mana matahari kita berada tepi laut sajalah. Jarang kita berada atas darat ni kita boleh dapat lihat matahari terbenam, kecuali kalau tuan-tuan berada di kawasan-kawasan di Eropah ataupun di Timur Tengah kan. Walau kita dapat lihat kawasan ni gurun dan sebagainya, di situlah kita akan dapat lihat. Pasal saya pun pernah lihat gambar sahabat-sahabat kita yang berada di Iran, di Jordan dan sebagainya, mereka mencerak anak bulan itu kebanyakannya di tengah gurun, kerana mereka nak pergi ke tepi laut tu kadang-kadang negara mereka tak ada laut pun. Jadi kalau nak pergi mencerak nak tepi laut, terpaksa redah rentas negara orang pula. Jadi mereka mencerak di tengah gurun, dan gurun tu pun nampak flat, nampak rata ketika itu, yang nampakkan seolah-olah dalam bentuk ufuk. Baik, ataupun berada di tengah laut. Namun kalau kita dalam konteks kita berada di tengah-tengah bandar ni, memandai jika kita berada untuk melihat dua tanda, iaitu gelap di sebelah timur dan siang hari kelihatan meninggalkan di sebelah barat. Ini dua kaedah yang kita boleh guna. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, saya sambung sedikit perbahasan kita. Ini contoh, baik. Ini contoh antaranya tuan-tuan, matahari sedang terbenam. Kalau sekiranya tuan-tuan matahari sedang terbenam ni, belum lagi masuknya waktu asar. Dalam konteks ni tuan-tuan dapat lihat kan, yang kita bincang waktu asar tadi ni, matahari ketika masuknya waktu asar tu dia bakal berubah jadi warna kuning. Jadi tuan-tuan akan dapat lihat kan, bila matahari dah terbenam ni, waktu ni matahari akan bertukar kepada, kita akan dapat lihat matahari tu jadi warna kuning. Dan ketika mana matahari dah terbenam tu, maknanya ini belum lagi masuk waktu asar. Dari sudut syahadah ataupun penglihatan mata kita, ini belum lagi masuk waktu asar kerana matahari tu masih ada. Dan ketika mana matahari tu dah lenyap tu semua, maka ketika tu barunya masuk waktu maghrib. Saya sebut waktu asar tadi minta maaf, masuknya waktu maghrib. Jadi ni maknanya masih lagi ada waktu asar ni, nak kira kan. Tetapi waktu ini disebut waktu makruh. Kalau boleh janganlah kita melazimkan solat pada waktu ini. Dan masuk bila terbenam sulahan matahari ni dari sudut pandangan mata kita, yang ni kita katakan ufuk ni. Kita katakan ufuk, maknanya di sinilah kita akan dapati bahawa matahari terbenam dan masuknya waktu maghrib. Baik. Ini antara contoh lagi lah tuan-tuan. Kita dapati bahawa bila matahari itu terbenam, kalau sekiranya cahaya tu lebih kuat, kedudukan di ufuk tu awan tak banyak, kita akan dapati bahawa seratan cahaya masih lagi berlaku, dan kita akan dapati awan-awan yang ada dekat langit kita ni akan masih ada warna-warna dia, masih ada cahaya siang tu, ada warna biru, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah. Baik tuan. Okey. Dan kita nak sebutkan sikit tentang permasalahan ufuk pada halaman 62 ini. Dalam perbahasan ilmu falak terdapat istilah ufuk ataupun horizon dalam bahasa Inggeris lah. Ada dua pembahagian, iaitu ufuk hakiki dan juga ufuk mar'i. Di mana ufuk hakiki merujuk kepada ufuk sebenar, yang kalau kita kata apa dikatakan ufuk tu yang dikatakan tadi macam saya dalam gambar ni lah, pemisah antara langit dan juga bumi ni, garisan itu kita dapat lihat, yang mana ada ufuk hakiki, ada ufuk mar'i. Ufuk hakiki merujuk kepada ufuk sebenar. Maknanya kalau kita lihat dalam konteks ini, kita lihat contoh dalam gambar ini, maknanya ini merujuk kepada ufuk hakiki lah. Ufuk hakiki. Baik. Yang mana tuan-tuan, dari sudut pengiraan yang saya dapat dalam satu sumber menyatakan bahawa lebih kurang dalam 5 km daripada pandangan mata kasar kita sampailah ke hujung ufuk tu, kita dapat lihat dalam lingkungan 5 km sebenarnya. Okey. Yang kalau dikatakan ufuk hakiki, ufuk mar'i pula,
merujuk kepada bukan ufuk sebenar yang kelihatan berada di sekeliling kita, terdiri daripada bukit atau bangunan sehingga menyebabkan kita tidak dapat melihat garisan ufuk yang sebenar. Contohnya tuan-tuan, dalam gambar ini tuan-tuan dapat lihat kan bagaimana apa yang disebut sebagai ufuk ufuk hakiki. Ini ufuk hakiki, maknanya matahari terbenam selepas matahari terbenam tu dalam 90 darjah 90 darjah tu. Ni nanti insya-Allah kita akan cerita pasal apa ada 50 minit ni. 90 darjah tu dah terbenam, dan kemudian tuan-tuan, dalam masa yang sama kalau kita berdiri di sini, kita akan, pandangan mata kita ni akan dihalang oleh bukit bukau ini. Yang bila matahari dah terbenam dekat sini tuan-tuan, katalah matahari dekat sini, kita dah tak nampak matahari, tetapi dia belum lagi masuk waktu maghrib kerana dia belum terbenam di ufuk hakiki. Yang ini tuan-tuan ufuk mar'i, kita boleh dapat lihat dengan mata kasar, kita lihat bahawa ianya seolah-olah dah terbenam tetapi sebenarnya tak terbenam lagi. Itu dia kata ufuk mar'i. Ufuk mar'i. Baik. Okey, baik. Okey, dalam mencerap matahari terbenam, kita perlu mengambil kedudukan ufuk hakiki. Ufuk hakiki, mana kita jangan ambil kedudukan ufuk mar'i. Yang kita rujuk itu adalah ufuk hakiki. Namun jika kita berada di kawasan yang dikelilingi oleh bangunan, maka memadailah kita melihat kepada perubahan kecerahan dari arah timur dan juga barat. Bagi kawasan yang jauh daripada lautan, ini tuan-tuan rujuk halaman 65 dalam buku kita. Bagi kawasan yang jauh daripada lautan, rujukan utama terbenam matahari adalah melihat kepada syafaq, iaitu mega yang terbentang memanjang dari barat hingga ke utara dan selatan. Baik. Tuan-tuan, ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, hadis daripada Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, bahawa waktu solat maghrib ma lam yaghib syafaq. Waktu solat maghrib ini selagi mana tidak hilangnya syafaq ahmar. Selagi mana syafaq ahmar tu kelihatan, maknanya yang pertama, bila nampaknya syafaq ahmar itu mega merah di langit tu, contoh macam dengan gambar ni, bila matahari terbenam kita akan dapat mega merah dekat langit tu, maka itu menandakan bahawa masuknya waktu maghrib, dan kita boleh laksanakan Allahu Akbar, kita boleh laksanakan waktu maghrib itu selagi mana adanya syafaq ahmar itu. Dalam mazhab Syafi'i, selagi mana adanya syafaq ahmar itu. Baik. Dan tuan-tuan, sedikit perbahasan dalam perbahasan syafaq ini. Dari sudut bahasa, syafaq ini membawa makna takut ataupun warna merah di langit atau tempoh dari terbenam matahari hingga isyak. Itu perbahasan syafaq ya. Okey. Umumnya syafaq ini, kalau kita kata syafaq ini, biasanya merujuk kepada warna merah. Istilah syafaq dalam bahasa Melayu disebut sebagai remang. Ini tuan-tuan saya kongsikan juga antara salah satu dapatan yang saya dapat dalam satu penulisan. Syafaq ini juga merujuk kepada, dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai remang, bukan lemang ya. Lemang ni kita nak raya, kita makan lemang, ini remang. Ia merupakan keadaan yang sama-sama selepas matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Kalau sekiranya ketika matahari terbenam, maka itu disebut sebagai waktu ataupun syafaq itu. Syafaq itu disebut sebagai remang ketika waktu maghrib. Remang ketika mana waktu matahari terbit disebut sebagai fajar. Baik. Dalam kajian falak, remang yang berlaku setelah matahari terbenam disebut sebagai syafaq, manakala remang yang berlaku sebelum matahari terbit dinamakan fajar. Baik. Merujuk kepada waktu maghrib, syafaq dimaksudkan adalah merujuk kepada syafaq ahmar. Ini dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa syafaq ini tuan-tuan, ulama kalau tuan-tuan lihat dalam perbahasan ada sedikit khilaf, ada perbahasan yang panjang lah berkaitan dengan syafaq ini. Baik, syafaq ini tuan-tuan umumnya dalam mazhab Syafi'i merujuk kepada syafaq ahmar, syafaq yang berwarna merah, yang kita lihat di langit ketika itu ada warna merah. Berdasarkan kepada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, asy-syafaqul humrah fa idza ghaba syafaq wajabat isya. Yang disebutkan syafaq itu adalah syafaq merah, apabila hilangnya syafaq itu maka wajiblah solat isya. Okey, baik. Jadi ini perbahasan para ulama tentang syafaq. Ini bermakna kita boleh mengetahui masuknya solat maghrib dengan wujudnya syafaq hamar di ufuk langit barat. Maknanya kalau kita dah dapat
lihat syafaq itu di sebelah barat, maka ketika itu dah masuknya waktu maghrib, dan selagi mana adanya syafaq di sebelah barat itu, maka ketika itu kita masih boleh melaksanakan solat maghrib. Dan syafaq ni tuan-tuan, biasanya kalau suasana hari itu tidak berawan, tak terlalu banyak awan, tebal awan ni, tuan-tuan akan dapat lihat bahawa syafaq ini memanjang merah itu daripada barat sehinggalah ke utara dan juga selatan, dan kadang-kadang memanjang sampai ke sebelah timur. Minta maaf tuan-tuan kalau tuan-tuan dengar bunyi hujan ni, kerana dah start hujan di Ipoh ni. Dalam mazhab Syafi'i ada pandangan yang menyatakan bahawa, ini perbahasan para ulama, saya masukkan sedikit. Waktu maghrib itu sekadar satu waktu, iaitu terbenam matahari. Dalam hadis Jabir bin Abdullah tu, tuan-tuan dapat lihat bahawa maghrib ni Jibril AS datang pada satu waktu saja, iaitu ketika mana terbenam matahari. Maka panjang waktu itu sekadar masa untuk menutup aurat, wudu, azan, iqamah, solat maghrib dan solat sunat ba'diyah 2 rakaat. Ini antara pandangan Imam Syafi'i rahimahullah dalam qaul jadid ketika mana berada di Mesir. Dalam konteks kita hari ini tuan-tuan, kita merujuk kepada qaul qadim Imam Syafi'i dalam konteks Baghdad ataupun konteks di Iraq. Maka dalam apply kita hari ini tuan-tuan, kita merujuk kepada Syafaq Ahmar, maka ianya merujuk kepada qaul qadim Imam Syafi'i. Kalau tuan-tuan ada baca dalam kitab, mengatakan bahawa waktu maghrib ini sekadar tutup aurat, wudu, azan, iqamah, solat maghrib, solat sunat ba'diyah, itu qaul jadid. Tapi dalam konteks kita pada hari ini di Malaysia, dalam pegangan Jabatan Mufti dalam menyusun waktu solat, kita merujuk kepada qaul qadim. Baik. Dan tuan-tuan, saya pergi ke sini. Kalau kita lihat di sini tuan-tuan, maknanya kalau dari sudut pengiraan waktu maghrib, berdasarkan kepada kaedah falak, pengiraan waktu maghrib ini merujuk kepada kedudukan matahari terbenam pada kedudukan sudut maghrib itu 90 darjah. Tapi kenapa kita tambah lagi 60 minit? Ini cerita dia tuan-tuan, pada halaman 66. Maknanya 50 minit itu sebenarnya 16 minit itu semi diameter matahari, dan juga 34 minit itu pembiasaan atmosfera. Kerana tuan-tuan, ini adalah nilai untuk kita betulkan dari sudut pandangan mata kita, bagaimana ketika matahari terbenam itu seolah-olah kita nampak seolah-olah matahari itu tak terbenam lagi. Jadi dari sudut ini tuan-tuan, kita kena buat sedikit tambahan daripada 90 darjah itu, kepada tambah lagi 50 minit. Tambah lagi 50 minit. Ini tuan-tuan berdasarkan kepada kajian bagaimana kedudukan matahari itu berada di ketika mana terbenam. Kita dapat lihat bahawa seolah-olahnya matahari itu tak terbenam lagi, sedangkan dia dah terbenam dah. Maka untuk memastikan bahawa matahari itu betul-betul terbenam, maka kita pakai nilai 90 darjah 50 minit. 90 darjah 50 minit. Baik. Jadi dari sudut waktu pengiraannya tuan-tuan, waktu maghrib ini adalah merujuk kepada waktu istiwa, WI itu, tambah dengan sudut waktu maghrib, iaitu daripada 90 darjah tu tuan-tuan, 90 darjah itu, maka kita akan dapat nilai 90 darjah 90 minit itu, kita akan dapat nilai dalam lingkungan 6 jam 3 minit daripada waktu istiwa. Maka tuan-tuan, maknanya daripada waktu istiwa tu tambah lagi 6 jam 3 minit, maka dalam konteks waktu ni tuan-tuan, dapatlah jam 19 ataupun pukul 7.6 minit. 7-6 minit 20 saat. Dalam konteks 20 saat tu, dalam konteks waktu solat, biasanya kita genapkan kepada minit yang terhampir yang ke depan, iaitu 19 7 minit. Kita tak letak 19 6 minit, maknanya kita dah kurang 20 minit, kita pergi ke depan lagi, iaitu 19 7 minit. 19 7 minit. Baik. Tuan-tuan, kalau ikutkan perbahasan kita dah habis dah waktu maghrib ni. Cuma sedikit lagi tuan-tuan dalam perbahasan waktu maghrib ini. Kerana apa? Kerana waktu maghrib ini agak istimewa kerana dia merujuk kepada waktu terbenam matahari. Baik. Dalam konteks kita berada di kawasan tanah tinggi, kita berada pada kawasan tanah tinggi, bila kita berada di tempat lebih tinggi, sebenarnya kita berbeza pandangan kita berbanding dengan orang yang berada di bawah. Contoh dalam gambar ni tuan-tuan dapat lihat bahawa kalau kita berada di bawah ni, kita dapat lihat matahari terbenam ketika matahari warna oranye ni. Kita duduk sini, kita nampak matahari warna oranye ni. Dan kalau kita berada tempat yang lebih kurang tinggi sikit pada ni, kita masih dapat lihat dari sudut yang sama. Tapi kalau kita berada jauh tinggi atas ni, maka kita akan dapat lihat matahari belum lagi terbenam.
Tetapi bila matahari dah makin ke bawah, barulah kita akan dapat lihat matahari itu baru terbenam. Jadi ini dalam konteks waktu maghrib bagi kawasan tanah tinggi sebenarnya, berdasarkan kepada kajian juga telah dijalankan oleh ahli-ahli falak kita di Malaysia, antaranya adalah Profesor Madal Dr. Baharudin Zainal dan juga Profesor Madal Dr. Abdul Halim, yang mengambil kira bahawa kalau sekiranya kita berada lebih kurang dalam 100 hingga 150 meter daripada arah laut, maka ketika itu nilai waktu maghrib itu hendaklah dibetulkan. Nilai betulkan. Baik. Sebagai contoh ni tuan-tuan, kalau konteks kami di Perak, kami ada zon tanah tinggi, iaitu Bukit Larut. Sebagai contoh ni tuan-tuan, kalau tengok dalam ni kalau tengok waktu berbuka tu waktu maghrib pada satu hari bulan, satu Ramadan tahun ni kan, 7.29, berbanding dengan waktu berbuka puasa di Taiping. Bukit Larut tu ada kat Taiping. Jadi kalau kita dapat lihat di sini tuan-tuan, waktu orang di bawah ni waktu berbuka dia lebih awal, di Taiping tu dah awal 7.26, dan waktu berbuka puasa di atas Bukit Larut tu 7.29. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat ni, beza antara waktu di bawah dengan waktu di atas Bukit Larut tu lebih kurang dalam 2 hingga 3 minit. Maknanya tuan-tuan, di sini ada penambahan. Dan saya laju sikit tuan-tuan kerana masa kita dah cukup. Tuan-tuan boleh search dalam internet, tuan-tuan cuba lihat waktu solat dekat Burj Khalifa. Burj Khalifa ni adalah antara bangunan yang satu ketika dulu yang tertinggi di dunia lah, tapi hari ni dah jatuh dah, saya ingat nombor 2 ke, saya ingat nombor 2 lah kot, di mana fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti di sana merujuk kepada tinggi bangunan ni. Kerana dia terlalu tinggi tuan-tuan, maka bagi orang yang berada di tingkat 80 ke bawah, maka dia boleh buka puasa macam biasa. Maknanya kalau katalah 7.30, dia buka puasa 7.30 lah, sama dengan orang lain di bawah ni. Tapi kalau dia berada pada tingkat 80 sehingga 150, tingkat 80 hingga tingkat 150, maka dia kena tambah lagi 2 minit. Maknanya waktu buka puasa dia adalah 7.32. 7.32. Bagi orang yang berada pada tingkat 150 ke atas, maka dia kena tambah lagi 3 minit, iaitu 7.33 minit. 7.33 minit. Ini tuan-tuan ada cerita ni, petikan ni, berita ni ada saya masukkan dalam halaman 69, dalam halaman 69, insya-Allah tuan-tuan. Baik. Jadi alhamdulillah kita tamat dah perbahasan kita dalam Mukhtasar Ilmu Falak ni. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan, moga-moga Allah Taala memberikan kefahaman kepada kita dalam penggunaan waktu solat ini, dan moga-moga Allah Taala tuan-tuan memberikan kepada kita sesuatu yang kata apa, lebih dalam perbahasan waktu solat ini. Kerana sebelum ini mungkin kita rasa bahawa waktu solat ini benda yang biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah selepas kita mengaji tentang ilmu falak ni, kita akan dapat lihat bahawa waktu solat ni sebenarnya suatu benda yang sangat besar juga. Sangat besar, bukan sangat besar juga, sangat besar, kerana di dalamnya itu tersembunyi ilmu-ilmu yang bagaimana kita mendalaminya ini, maka dia menunjukkan kepada kita satu bentuk ilmu dalam memahami tentang perjalanan alam, terutama dalam pergerakan matahari. Pergerakan matahari. Baik tuan-tuan, kita dah melampaui masa yang ditetapkan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan sekalian, dan insya-Allah nanti kita akan sambung perbahasan kita pula dalam waktu isyak dan juga waktu subuh. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, mohon maaf atas kesilapan dan juga pada kekurangan. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.